Bismillahirrahmanirrahim. Di sana terdedah perkara-perkara yang membuktikan kejahatannya dan kejahatan golongan Qadiani. Yang pertama, pihak kerajaan Inggeris memberi imbuhan yang besar berjumlah beratus ribu pound untuk sara hidupnya, menyediakan pengikut-pengikut dari kalangan orang-orang Islam India yang mendapat pendidikan Inggeris, juga memberi kemudahan kepada tali barutnya di zaman penjajahan. Penjajah Inggeris juga memberi kemudahan kepada pengikut agama Qadiani ini menyebarkan ajarannya di negeri-negeri umat Islam dan di kalangan orang-orang Islam, termasuk juga di Malaysia. Di samping memberi kemudahan mendapat kerja dan kenaikan pangkat kepada mereka, kerajaan Inggeris lebih bersemangat membantu Qadiani, terutamanya apabila disebarkan ajaran membatalkan jihad. Padahal penganut Qadiani menyertai bala tentera Inggeris, terutamanya dalam bahagian pengintipan, dengan tujuan untuk mengintip orang-orang Islam, di mana kerajaan Afghanistan telah berjaya menangkap 2 orang pengintip Inggeris dari kalangan penganut ajaran Qadiani. Mereka juga bergembira apabila Inggeris dan sekutu-sekutunya berjaya menjatuhkan kerajaan Osmaniyah dan menghapuskan khilafah Islamiyah yang berlaku di pertengahan abad ke-14 Hijrah. Pada ketika umat Islam di seluruh dunia bersedih dengannya dan berjuang untuk mengembalikannya semula dengan menganjurkan perjumpaan dan menubuhkan jamaah bagi meneruskan perjuangan di seluruh pelosok dunia Islam. Di sana terdedah bahawa golongan Qadiani adalah alat kepada penjajah. Mereka disokong oleh penjajah, terutamanya penjajah Inggeris yang berkuasa di benua India. Mereka memberi sara hidup ataupun imbuhan kepada Ghulam Ahmad beratus ribu pound. 1 pound hari ini RM7 Malaysia. Ratus ribu pound diberi kepada Mirza Ghulam Ahmad dan menyediakan pengikut-pengikut dari kalangan mereka yang diberi pendidikan Inggeris, yang lemah berpegang dengan agama, yang tidak kuat Islamnya, mendapat pendidikan Inggeris, dijadikan penyokong-penyokong kepada Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Bagi galakannya, Inggeris menyediakan pangkat yang tinggi, menjadi orang besar, menjadi menteri, menjadi pegawai daerah, menjadi ketua pejabat di zaman penjajahan Inggeris dulu. Dan mereka digunakan untuk menyebarkan ajaran ini di negeri-negeri jajahan Inggeris, termasuk di Malaysia, di masa penjajahan Inggeris dulu. Sehingga hari ini masih ada pengikut-pengikut Qadiani. Dan mereka ada masjid di Kuala Lumpur, di kampung Nakhada, masjid yang besar,
Ada sampai hari ini tak boleh diusik kerana mendapat perlindungan daripada penjajah Inggeris. Ini menandakan kita belum merdeka sebenarnya. Belum merdeka sebenarnya, merdeka pelawak. Kerana benih-benih yang ditanam oleh Inggeris ini dibiarkan. Bahkan pejabat-pejabat agama tidak ada kuasa untuk bertindak terhadap pengikut-pengikut Qadiani. Dalam tahun 70-an, apabila seorang guru sekolah menyebarkan ajaran Qadiani di kalangan murid-murid dia di Kedah, lalu pihak pejabat agama negeri Kedah bertindak dan dibicarakan di Mahkamah Syariah. Tetapi cikgu itu bawa ke Mahkamah Tinggi. Bila dibicarakan di Mahkamah Tinggi buat keputusan bahawa Perlembagaan Malaysia mengatakan pejabat agama tidak ada kuasa untuk bertindak terhadap penganut ajaran Qadiani. Ini dia Islam Hadari ini. Ini dia. Tapi ramai mana yang faham, ramai mana yang tahu, kebanyakannya bodoh. Tok Imam dengan imbuhan dia, dengan panapan dia, tak sedar benda-benda yang macam ini. Ini adalah saksi baki yang ditinggalkan oleh penjajah Inggeris. Dan Inggeris menggalakkan lagi apabila puak-puak Qadiani membatalkan hukum jihad. Jihad tidak diwajibkan. Dan hari ini dibawa cara baru untuk membatalkan jihad. Mengatakan jihad ni adalah ganas. Ganas bukan budaya kita. Disiar dalam TV, ditunjuk orang Palestin yang sedang mengerjam tentera Israel dengan batu. Ditunjuk gambar dalam TV. Ini dia, di Palestin. Jangan di negara kita tak boleh. Ini ganas. Maknanya, kalau penjajah mari ataupun berlakunya kezaliman, kena lock. Lock apa sahaja, jangan lawan. Lawan ni ganas. Kalau orang nak negeri kita, suruh negeri korang. Itu. Jihad dibatalkan dan dihapuskan. Dikatanya jihad ni adalah ganas. Padahal Allah Ta'ala mewajibkan jihad. Bukan saja jihad dengan cakap, termasuk jihad dengan perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Bila musuh-musuh berlaku zalim terhadap kamu, Tuhan wajibkan kepada kamu berperang. Pada perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Mudah-mudahan apa yang kamu benci membawa kebaikan kepada kamu. Dan apa yang kamu suka tak berperang, jangan bergaduh damai, itu keburukan kepada kamu. Allah Ta'ala tahu, kamu tidak tahu. Tuhan sebut dalam Quran, illa tanfiru yu'adzibkum adzaban adima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak berjihad, berjuang untuk menegakkan Islam, Tuhan akan seksa kamu dengan seksa yang pedih. Dan Tuhan tukar kaum yang lain memerintah kamu. Seksanya ialah menjadi hina. Dihina dengan dizalimi oleh orang. Dia buat apa saja oleh orang. Kenaikan harga barang-barang. Dan macam-macam penghinaan. Ini adalah bala. Bencana. Dan Tuhan tukar kaum yang lain memerintah kamu. Kaum yang lain memerintah kamu itu dua perkara. Yang pertama, Tuhan tukar kaum lain masuk Islam. Kaum lain masuk Islam. Dan Allah Ta'ala peliharakan Islam dengan kaum lain berjuang menegakkan Islam. Dan yang keduanya, kamu dijajah oleh musuh-musuh Islam. Kita kena sedar, negeri Spanyol yang diperintah oleh Islam selama 800 tahun. 800 tahun Islam berkuasa di Spanyol. Di Malaysia, Islam baru masuk berapa ratus tahun? 400 tahun je baru. Baru 400 tahun. Di Spanyol, Islam masuk 800 tahun.
apabila orang Islam meninggalkan jihad, hilang kerajaan Islam di Sepanyol. Bila Kristian naik, orang Kristian bunuh barang siapa yang berpegang dengan Islam. Kubu-kubu orang Islam dibongkar, batu-batunya diambil untuk dijadikan bangunan, supaya jangan ada tanda-tanda Islam. Yang ada hanyalah masjid-masjid yang molek untuk jadi perhiasan saja. Ini berlaku di Sepanyol. Apabila orang Islam tidak bangkit berjihad. Oleh kerana itulah, sebelum jatuhnya kerajaan Islam Sepanyol dalam masa 800 tahun itu, ada seorang yang bernama Ibn Abbas. Apabila raja-raja di Sepanyol berkelahi sama sendiri, oleh kerana raja-raja di Sepanyol ni mewarisi takhta kerajaan. Bila ayah mati, maka anak-anak jadi raja di daerah-daerah. Kemudian anak-anak ni berperang sama sendiri untuk meluahkan wilayah dia. Berperang sama sendiri, bukan berperang dengan musuh-musuh Islam. Berperang sama sendiri. Sehingga raja Kristian yang datang dari utara nak menakluk Sepanyol, mereka bermesyuarat, ada cadangan supaya dibawa Ibn Abbas. Ibn Abbas seorang raja di utara Afrika, supaya datang membantu. Tapi ada yang kata, kalau kita bawa Ibn Abbas mari, dia menang, dia takluk kita, tak jadi raja kita. Tak jadi raja kita. Bila timbul ucapan-ucapan macam ini, seorang yang sedar mengatakan bahawa adalah lebih baik kita menjadi gembala unta kepada Ibn Abbas daripada menjadi gembala babi kepada raja Kristian yang menakluk kita. Bila sebut itu baru sedar, Ibn Abbas mari daripada utara Afrika dan menentang musuh-musuh yang datang dari utara. Dan pernah berlaku di bulan Ramadan, Sultan Yusuf bin Tashfin dari utara Afrika datang ke Sepanyol dan mengalahkan Portugal. Portugal pernah nak takluk Sepanyol, tapi dikalahkan oleh tentera Islam dari utara Afrika. Itu masa jihad masih ada. Bila jihad sudah menjadi lemah, maka kerajaan Islam di Sepanyol jatuh. Islam bertapak 800 tahun boleh jatuh. Jangan kita berasa bangga Melayu. Lama mana Islam dekat kita ni? Kalau kita meninggalkan jihad, Allah Ta'ala boleh jadikan kita bangsa yang lemah. Sayyidina Abu Bakar dalam ucapannya menjadi khalifah, sebaik saja Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar berucap kepada orang ramai, "Ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bid-dhulli wal fasad." Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar dan bersyarah di atas mimbar masjid, "Ma taraka qaumun al-jihad illa ammahumullahu bid-dhulli wal fasad." Tiadalah sesuatu kaum yang meninggalkan jihad, malaikat Allah Ta'ala timpakan ke atas kaum itu bala menjadi hina dan keburukan-keburukan berlaku di kalangan mereka. Itu dia. Kita hari ini tak boleh jihad ni ganah, tak boleh. Siar dalam TV ajar orang. Ini ganah macam orang Palestin, tak boleh. Macam orang Palestin, macam orang Indonesia lawan Soeharto, tak boleh. Ini bukan budaya kita. Budaya kitanya, orang buat apa pun lock, kena lock, tak boleh. Kita nak aman, kita tak ambil kelahi, nak aman. Aman lah orang cucuk hidung. Jadi macam lembu, orang cucuk hidung. Bodoh. Menjadi hina, orang buat apa saja. Ini bahaya kaum meninggalkan jihad. Hari itu, puak-puak khadir ni menyebarkan ajaran ini. Menyebarkan ajaran membatalkan jihad. Tak boleh berjihad. Kerana pemerintah Inggeris adalah waliul amri. Waliul amri. Dibaca ke sebuah jemaat. Dibaca ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah, taatlah kamu akan Rasul dan ulil amri. Kerajaan ni ulil amri. Jangan kira kerajaan Inggeris ke kerajaan apa je, ulil amri belaka.